Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perak Sejahtera 2030 dan salam Malaysia Madani. Saya Liza Emilia M. Sulana, Pegawai Penerangan Daerah Larut Matang Selama dari Jabatan Penerangan Negeri Perak bersama anda untuk bicara Merdeka Selebriti bagi episod pertama tahun ini. Hadirin sekalian, Kerajaan Negeri dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Perak membawakan slot bicara Merdeka Selebriti ini istimewa sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun 2023. Jadi, jom kita saksikan video bingkisan istimewa mengenai selebriti ini. Baiklah, jadi untuk viewers semua, bersama-sama saya di talian, selebriti Raden Amir Effendi Ahmad Arwani atau lebih dikenali sebagai Raden Era. Hai. Wah, bertenaga Raden hari ini. Di mana agaknya lokasi sekarang ni Raden? Saya sebenarnya baru lepas habis bersiaran hari ni dengan Azad Jasmine, dengan Halim Osman dan juga Linda On sebab Nabil bercuti, dia ada syuting dekat UK. Baru saja habis. Memang pekerjaan saya mula pada pukul 6, habis pukul 10. Tapi usually dia takkan habis pukul 10 lah. Sebab pukul 10 tu kebiasaannya kami akan ada meeting. Kami akan ada shooting untuk TikTok, untuk YouTube. So roughly lebih kurang dalam 10:30, 11 hari-hari macam tu lah sebenarnya. So maknanya sekarang ni masih lagi dekat konti, dekat area Astro Radio. Okey, jadi untuk slot sekarang ni khas untuk Jabatan Penerangan Negeri Perak lah untuk kita bersama dalam bicara Merdeka Selebriti. Betul. Saya tolak job-job lain sebab saya nak juga bersama dengan Jabatan Penerangan Negeri Perak. Wah, dan pastinya terima kasih Raden. Sejujurnya sebagai anak Jati Perak, saya rasa terpanggil dan saya rasa sangat-sangat happy bila ada badan-badan organisasi atau mana-mana badan kerajaan yang memanggil saya untuk bersama-sama berkongsi ataupun bekerja bersama-sama dengan orang Perak. Saya happy. Wah, tapi tak ada ya ada bunyi-bunyi Perak tu, tak ada ya? Ke bunyi Perak ya? Dengan gunya sebenarnya. Itu pun ya juga. Taklah, sebab sebenarnya saya dibesarkan dekat Parit. Saya lahir dekat Hospital Besar Ipoh. Lepas tu saya dibesarkan dekat Parit daripada kecil sampai saya darjah 6. Lepas darjah 6, form 1 saya bersekolah dekat Ipoh sampai saya form 5 dan saya sambung diploma saya dekat Perlis. Saya sambung degree saya pula dekat Sri Iskandar, UiTM Sri Iskandar. Perak juga. So bila bekerja mencari nafkah dan juga rezeki ni baru datang ke KL. Okey, barulah keluar daripada negeri Perak. Tapi negeri Perak tetap di hati ya. Selamanya, sampai bila-bila. Selamanya. Okey, ada permintaan sikit Raden sebelum kita start kita punya bicara Merdeka Selebriti ini. Boleh tak buat intro sikit seperti di radio untuk khas untuk viewers Penerangan Perak page pada pagi ini? Bolehkah? Okey, boleh. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar orang Perak? Pastinya anda sedang mendengarkan kami berdua, saya Raden dan juga Miss JJ di Jabatan Penerangan Negeri Perak. Hari ini hari Jumaat. Hari yang cukup indah, penghulu segala hari, dan pastinya kami harapkan yang baik-baik saja untuk anda. Dan terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami, setia bersama dengan kami di era music hit terkini. Yeay. Terima kasih Raden. Istimewa ya, live dari studio Era. Okey, boleh kita mulakan dengan soalannya Raden? Boleh ya? Okey, agak harap Raden okey di sana. Ada mungkin sedikit gangguan mungkin di sana. Tak apa, kita tunggu untuk Raden kembali bersama kita di bicara Merdeka Selebriti pada pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Okey, sebelum tu kita nak maklumkan, war-warkanlah sementara bersempena dengan Merdeka, sambutan Merdeka yang tinggal berbaki beberapa hari lagi, ada pelbagai aktiviti yang berlangsung yang telah pun kita war-warkan di Penerangan Perak page. Beberapa pertandingan yang saya kira
sesuai untuk kita semua turut serta. Radin ada ya di sana? Ingat Okey, datang ke ada. mana Like ni? line Ingatkan saya ke? terus ke parit Line tadi. saya. Line Okey, sikit, saya line tadi sikit. baru diterangkan ada beberapa pertandingan yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Negeri Perak. Kita ada pertandingan video TikTok Merdeka, kita ada mobile Instagram Merdeka, kita ada silang kata online Merdeka dan pertandingan keceriaan bulan kebangsaan yang sememangnya kita war-warkan hari-hari setiap masa di Penerangan Perak page ya Radin. Jadi kita jemput mereka viewers kita untuk sama-sama lihat maklumat-maklumat terkini untuk turut serta dalam pertandingan sempena bulan kemerdekaan ini. Okey, kita teruskan dengan soalan pertama, boleh ya Radin? Sebelum anda hilang tiba-tiba di radar. Semua orang berdebar ni, mana pula lah Radin pergi. Okey, mungkin boleh bagi pandangan apakah agaknya makna kemerdekaan dari sudut pandangan Radin sendiri? Okey, baik. Terima kasih JJ. Dan bila bercakap mengenai pandangan saya tentang merdeka, merdeka adalah satu terma ataupun satu perkataan yang cukup sinonim dan juga cukup indah diperkatakan oleh khususnya kepada kita rakyat Malaysia. Dan bila cakap pasal merdeka ni, dia lebih kepada kita bebas daripada penjajah. Kita bebas dari segala taklukan, kita bebas dari segala penindasan. Dari segi spesifiknya kita bercakap mengenai penjajah ataupun kita bebas daripada segala penjajah yang dulu kita dimerdekakan. Tetapi sekarang ini tahun 2023 terma ataupun perkataan merdeka itu dia lebih dekat kalau kita boleh cakap ataupun kalau kita boleh katakan mengenai pembebasan dan juga merdekanya dari segi kita punya minda dan juga pemikiran. Yang ini sangat penting. Memang orang bercakap kita dah merdeka 60 tahun lepas, kita dah merdeka, kita dah lama merdeka. Tetapi sama ada kita percaya ataupun tidak. Jadi kita sekarang ini sudah merdeka pemikirannya, mindanya ataupun belum. Okey? Sebab bagi saya ini sangat-sangat penting. Bila bercakap pasal menaikkan sebuah negara, yang penting tiangnya. Tiangnya adalah perpaduan. Perpaduan ni dia melibatkan bukan saja Melayu, bukan saja Cina, India, malah kaum lain juga. Sama juga bukan saja semata-mata Islam, Buddha ataupun Hindu semata-mata. Ia melibatkan rangkuman perpaduan yang melibatkan pelbagai manusia. Okey. So bila bercakap pasal merdeka ni, saya lebih tertarik bercakap mengenai perpaduan. Apa yang kita perlukan perpaduan ni apalah apa yang dihidangkan sekarang dan juga hari ini. Kalau nenek moyang kita dulu tidak berjuang, mungkin perpaduan ataupun kemerdekaan yang kita kecapi hari ini mungkin berbeza kisahnya. Maksudnya mungkin saya pun tak pernah terfikir pun untuk saya bekerja dekat daerah. Mungkin JJ sini pun tak pernah terfikir pun untuk bekerja di Jabatan Penerangan. Betul. Kan? Ya betul. Kadang-kadang kita kena bukan kadang-kadang, kita sebagai rakyat yang sekarang ni kita berterima kasih dengan orang lama, orang dulu disebabkan usaha, doa dan juga pengorbanan mereka yang menyebabkan kita dapat menuai hasil pada hari ini. Kalau negara kita tidak aman, bukan sekadar lafaz sajalah ya Radin. Jadi kena lakukan sesuatu. Action tu kena ada. Ya. Exactly. Dia bukan sekadar di pinggiran lah sebenarnya. Alright. Saya terpegun lah dengan jawapan Radin ni. Dah terus pada soalan nombor 4 ni, macam mana ni? Sebab bagi saya bila cerita pasal mereka ni, ini antara benda yang sebenarnya anak-anak muda, khususnya kita anak muda dia kena looking forward. Kita kena being serious dalam menjadi, kita jangan tanya dan juga kita jangan pernah terbeban dengan soalan-soalan ataupun kita sebenarnya kita agak risau apa yang negara boleh bagi dekat kita. Seharusnya kita kena memikirkan apa yang kita boleh menyumbangkan pada negara. Betul. Kita yang kena tanya diri kita apa yang kita serve for the country, betul kan? Betul. Mungkin ayat saya cakap ni mungkin agak klise. Ayat saya cakap ni mungkin sedikit, alah kau cakap pandai lah. It's not about that. Okay, walaupun pada hakikatnya kita dah went through hidup kita. Okay, umur saya 33 tahun. Saya dah hidup 33 tahun. Banyak lagi sebenarnya yang kita kena belajar. Dari soal hidup, soal pekerjaan, soal percintaan, soal macam-macam lagi. Betul. Kan pada hakikatnya. Tapi kita kadang-kadang kita terlupa dengan sejarah, kita terlupa dengan pengorbanan dan kita kadang-kadang alpa dengan apa yang kita ada sekarang. Betul. Kiranya dalam mencapai apa yang kita mahukan tu jangan sesekali lupakan sejarah, betul tak Radin? Agaknya jangan tinggalkan sejarah
begitu sahaja. Banyak sebenarnya yang perlu kita explore, bukan saja ke depan tapi juga sejarah lah. Nak-nak ni sempena dengan bulan kemerdekaan ya. Betul. Okey, agaknya dalam sepanjang 33 tahun ni lah Radin, nak tanya sikit, ada tak kenangan-kenangan yang tidak boleh dilupakan menjelang tarikh 31 Ogos ni? Tak kisahlah sama ada semasa berada di KL ke, semasa di Ipoh ke, di Parit ke. Mungkin boleh share dengan viewers kita ke, ada kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan? Okey, kenangan sebenarnya dalam hidup saya ni banyak. Bercakap pasal hari kemerdekaan ataupun 31 Ogos ni adalah, kalau kita waktu kita kecil-kecil tu, setiap pagi bila kita masuk 31 Ogos tu, malam tu 30 tu, kita dah menanti dekat depan TV nak tengok apa bunga api yang macam mana, persembahan siapa, apa ucapan yang akan disampaikan. Ini adalah antara benda-benda yang saya rasa saban tahun kita akan nantikan dulu. Dan besok pagi tu kita akan pergi ke bandar, kita akan pergi ke Pekan untuk menyaksikan perarakan Hari Merdeka. Okey. Waktu saya sekolah rendah, saya dekat Parit. Okey. Saya pernah bermain pancaragam. Saya sebagai drum major yang main tongkat tu. Okey. Wow. Waktu saya sekolah rendah, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Iskandar Shah Parit Perak. Okey, saya bermain pancaragam, dan during Hari Kemerdekaan, kita orang kena tour ataupun kita kena berkawat 1 pekan parit. Wow. Dan saya adalah orang di paling hadapan. Saya adalah orang yang pertama yang menjadi leader untuk segala pemberisan di parit ketika itu. Itu antara momen yang ketika itu dah jenam. Yang terindah lah. Terindah, okey? Itu saya dah jenam. Lepas tu bila saya pindah ke Ipoh biasalah, Ipoh setiap tahun dia akan ada hari perbarisan ataupun hari sambutan Hari Merdeka di Padang Ipoh. Selalunya ada kat situ. Dan saya adalah orang yang sebenarnya saya seorang yang tak boleh tengok ramai orang. Saya akan rasa macam mana rasa nak balik lah. Tak boleh kat sini. Tapi bila menjelang Hari Kemerdekaan dan juga bola, saya boleh. Beza kan, nampak kan? Yang dua perkara tu sanggup ya? Saya sanggup. Dan saya menyambung pelajaran saya dekat diploma saya dekat Perlis. Perlis juga saya bermain pancaragam, juga posisi yang sama, which is drum major yang main tongkat. Juga saya ada pengalaman dan juga cerita tentang tu 2011 ataupun 2012, saya tak ingat. Ada sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Negeri Perlis di Stadium Kanga. Tentu dirasmikan oleh Yang Amat Mulia Raja Perlis, Tuanku Syed Syirajuddin. Dan saya, skuad kami ataupun kontingen kami adalah di belakang kontingen ATM ketika itu. Juga kami diberikan peluang untuk bermain pancaragam di hadapan rakyat negeri Perlis di Stadium Kanga. Saya rasa momen yang paling best bila kita lambung tongkat tu, kita dapat balik tongkat tu. Itu saya rasa paling berdebar lah dalam hidup saya. Agaknya skill tu masih ada tak Radin, agak-agaknya? Tak tahu nak cakap. Panjang dia punya tu. So agaknya kalau kita minta untuk buat demo boleh kot mungkin perlu latihan sebelumnya. Ataupun masih lagi ada skill tu. Cuma Radin, saya nak share sikit lah. Kita punya live pada hari ini juga disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Perak sekali. Dia pun Masya is Allah. watching. Jadi mungkin juga Yang Amat Berhormat juga merupakan salah seorang peminat Radin. Jadi kita tengok, saya dimaklumkan oleh tim kru bahawa dia pun menonton kita punya live pada pagi ini. Mungkin kita boleh lambai-lambai sikitlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Lepas tu bila saya kerja sebagai penyampai radio, alhamdulillah rezeki saya kerap dipanggil untuk meraihkan bersama-sama orang negeri Perak, rakyat negeri Perak untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Yang istimewa itu apa agaknya? Yang istimewa kita balik kampung. Lepas tu kita bersama dengan orang negeri Perak, kan akan disambut bersama dengan Sultan Perak, dengan YB Menteri Besar Negeri Perak. Dan yang indahnya bila kita tak tahu, saya rasa mungkin perasaan ni ada dekat ramai yang bekerja dekat luar dan sambung kerja dekat negeri Perak. Dia ada perasaan itu, perasaan rasa seronoknya berbakti semula di tempat kita lahir. Satu perasaan yang indah saya rasa.
macam welcome home lah kiranya bila kembali ke Betul. negeri Perak tu ya. Tak kira tak Padahal tak kisahlah. jauh pun. Seketika ke lama ke tetap rasa very welcome dengan suasana dan juga masyarakat sekeliling ya. Okey. Kalau boleh kita ke yang seterusnya lah, nak tanya Radin juga. Radin dilihat sebagai seorang selebriti. Jadi apa yang selebriti mampu mempengaruhi masyarakat untuk sama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan ni? Selain pada mungkin macam biasa kalau kita di sektor kerajaan ni ataupun di jabatan-jabatan, kita selalu minta untuk komuniti kibarkan jala gemilang dan sebagainya. Tapi sebagai selebriti, apa agaknya yang peranan yang mampu kita terapkan kepada masyarakat sempena dengan bulan kebangsaan ini untuk menyemarakkan lagi, menggelorakan lagi sambutan kemerdekaan ini? Menggelorakan lagi, saya suka perkataan itu. Takut kan dengar perkataan tu? Okey, bercakap pasal itu, sebenarnya peranan sebagai seorang selebriti ataupun sebagai seorang pempengaruh, peranan kami sebenarnya bekerja sebagai orang industri ataupun berkhidmat sebagai orang industri. Yes, betul. Kita tak kisah sebagai anak seni lah sebagai pelakon, sebagai penyanyi, sebagai pembaca berita, pengacara TV dan juga penyampai radio. Dan sekarang so-called influencer pun ramai juga sebenarnya. Kita mempunyai peranan dan juga kita mempunyai watak untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Okey, apa yang saya nak gambarkan di sini ataupun apa yang saya nak cuba kongsikan di sini, setiap individu dan juga setiap peranan-peranan yang ada, yang wujud dalam industri ini memainkan peranan yang cukup penting untuk membawa mesej apa yang disampaikan. Betul. Sekarang ni segalanya sebagai pasal konten. Tak kisah di TikTok ke, di YouTube ke, di Instagram, segalanya pasal konten. Apa-apa yang kita nak buat, kena fikir pasal konten. Kena viral, kena popular, orang kena suka, kena ada likes, baru dapat engagement tu. Tetapi pada masa yang sama, macam mana kita nak membezakan diri kita dengan influencer ataupun dengan individu public figure yang lain? Adalah macam mana kita create konten itu, macam mana kita menghasilkan sesuatu benda untuk memberikan impact. Sama ada impact kita tu kita attack kepada impact yang negatif ataupun impact yang positif. Seharusnya kita berpegang kepada satu, iaitu segala benda yang dibuat harus beri impact dan juga manfaat kepada orang lain. Nampak kita ni bukan ustaz tapi bila-bila je boleh start. Kan? Tapi peranan sebagai seorang so-called celebrity, kita mempunyai satu tanggungjawab. Saya menganggap sebagai satu tanggungjawab. Ini adalah peranan yang harus dimainkan oleh kebanyakan, ataupun kalau boleh semua yang terlibat. Kadang-kadang bukan soal selebriti saja, sebagai seorang doktor, sebagai seorang anak seni, sebagai seorang arkitek, sebagai seorang pengacara, menteri besar sendiri ataupun sebagai seorang pengutip sampah, masing-masing memainkan peranan yang cukup penting untuk membawa Malaysia khususnya dan juga negeri Perak sendiri ke satu peringkat yang lebih tinggi berdasarkan apa yang kita ada. So bila memainkan peranan yang cukup penting, bila memberikan impact yang cukup positif dalam dunia siaran kita, saya rasa selebriti ni ada banyak benefit, ada banyak advantage ataupun ada banyak kelebihan untuk menarik minat dan juga memberikan kesan yang lebih baik kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau saya hari ni, saya boleh gunakan platform saya dekat Instagram, TikTok atau bukan mana-mana saja untuk memberikan create satu video mengenai sejarah Malaysia dulu atau bercakap di kedai kopi mengenai apa kebaikan, apa yang harus, ataupun kita mengambil kembali memori lampau, kenangan-kenangan dan juga sejarah untuk disampaikan kepada anak muda masa kini. Kadang-kadang kita tak boleh nafikan, kadang-kadang kita ni manusia, kita tidak terlepas daripada judgemental ataupun melihat seseorang itu, oh dia ni bertindik, dia ni bersubang, tak tahu apa pasal Malaysia. Sedangkan ilmu yang dia ada tu, kita tak ambil ataupun kita, sebab kita ni manusia. Saya tak ada nafikan. Kita very judgemental. Saya sendiri pun kadang-kadang judgemental. Tetapi ada saya terbaca satu, kadang-kadang ada orang nasihatkan kita tu, kita jangan tengok siapa yang nasihatkan kita. Kita tengok apa yang dinasihatkan. So memegang watak dan juga peranan. Input yang penting tu. Input. Sebagai anak seni, saya rasa kita mempunyai medium yang cukup besar untuk menyampaikan, dan followers ataupun peminat-peminat ini secara tak langsung, kalau bukan 100%, cukuplah 10% atau 5% daripada peminat kita, penyokong kita ataupun yang sentiasa berada bersama dengan selebriti-selebriti ini mampu untuk memberikan lebih kesan positif kepada orang lain. Bercakap pasal merdeka, kita sebenarnya kadang terlepas pandang
apa yang patut dibuat setiap tahun adalah iklan Merdeka. Orang suka tengok iklan Merdeka, orang suka tengok iklan raya. Every saban tahun kita akan tengok iklan raya. Oh, yang ini iklan pada PNB, ini iklan pada Petronas, yang ini iklan pada Telekom. Dan iklan-iklan Setiap tersebut tahun memberikan impact tunggu-tunggu kepada kan, kita. menunggu-nunggu saja iklan-iklan yang terbaru ni. Sebenarnya sama juga dengan Hari Merdeka. Kenapa kita tidak membuat itu sebagai tradisi, ataupun kenapa kita tidak membuat itu sebagai satu madah ataupun wadah untuk dihidangkan kepada industri dan juga kepada rakyat Malaysia. Ini sebenarnya cumanya apa yang saya rasa tanggungjawab sebagai anak sendiri besar, bukan setakat hanya menghiburkan masyarakat, tetapi lebih kepada memberikan ilmu, memberikan maklumat dan juga memberikan satu gambaran yang cukup positif untuk menghargai negara kita, tanah air kita. Kita hanya macam itulah sini, saya dengan JJ sini, kita tak merasa peperangan, kita tidak merasa berjumpa dengan penjajah. Tapi tidak salah untuk kita merasai kisah, mendengar kisah dan juga pengalaman orang-orang lama untuk kita call balik, untuk kita rasa ini sebenarnya. So apa peranan kita sekarang adalah untuk memastikan negara kita lebih berkembang, negara kita lebih mempunyai perpaduan yang cukup tinggi. Sebab kelebihan Malaysia adalah kita adalah negara yang majmuk. Kita campur berbilang mangsa. Kan, saya dekat Astro Radio ni pun saya rasa kita ada 11 radio station. Kita ada 4 radio Melayu, 1 radio India, 3 radio English, 2 radio Chinese. So dekat sini pun kita itu orang pun dah dekat sini melambangkan perpaduan ya. Perpaduan. Kita orang pagi-pagi lepas main subuh, nak cerita pasal main subuh jemaah ni. Kan, kita akan berada dekat kafe bawah ni, breakfast sama-sama. Kita akan breakfast sama-sama, yang ini cakap, dan kita bukannya duduk, oh kalau ini radio era duduk dengan radio era. Tidak, kita akan bercampur. Kita mix around. Mix je. Kalau macam kalau macam saya dekat era ada Nabil, ada Azad Jasmine. Kalau dekat Sina ada Jeb, ada Angah, ada Rahim, Elizad, dan juga radio ada Jet Lim, ada Mayen. Pergaulan itu ataupun perbincangan di pagi hari tu, dia lebih kepada zaman kita sekolah-sekolah dulu. Bila kita sekolah, kita of course kita ada kawan. Saya ada kawan Cina sampai sekarang. Saya ada kawan Melayu sampai sekarang, dan juga kawan India. Kawan India yang saya rasa saya tak boleh lupa sebab dia mix Chindian. Nama dia Sri Ganesh. Sekarang jadi engineer, top student sekolah saya dulu. Sampai sekarang saya kontak, sampai sekarang saya berhubung. Kan? Dan saya rasa benda tu, kan, sama ada kita perasan atau tidak, adik-adik kita sekarang ataupun anak-anak kita sekarang, ada tak kawan-kawan mereka berlainan bangsa? Menarik. Cuba tanya. Kena tanya tu nanti. Kalau ada boleh jawab di kita punya komen live ni, mungkin saya boleh bacakan nanti jika ada. Okey, maksudnya selagi namanya anak Malaysia tu, pelbagai cara yang kita boleh lakukan bersama-sama untuk menyemarakkan lagi bulan kebangsaan. Betul kan Radin? Okey, tadi Radin ada sebut, ada sentuh mengenai perpaduan. Awal tadi pun Radin pun dah sebut masa saya tanya soalan pertama pun dah maklumkan mengenai perpaduan, dan sebentar tadi pun ada. Jadi apakah usaha yang boleh dilakukan untuk mengekalkan atau menambah baik perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Mungkin dalam skop Radin sendiri, apa agaknya usaha-usaha? Kalau kita lihat tadi, kalau tadi Radin kata breakfast pun dah jumpa pelbagai kaum di kantin, walaupun berbilang bangsa, order tetap roti canai, kan, sembang-sembang. Jadi mungkin apa agaknya langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dalam skop Radin sendiri. Mungkin boleh share dengan viewers kita. Okey, bagus soalan daripada JJ. Terima kasih JJ. Dan juga terima kasih kepada yang tengah menyaksikan kami di live ini. Sebenarnya kita bukanlah untuk memberi nasihat, tetapi lebih kepada perkongsian sebagai anak orang Perak yang saya rasa macam ini tanggungjawab saya. Dan ini mungkin peranan saya sebagai seorang anak sini untuk menyampaikan yang sedang melihat dan juga menyaksikan live ini. Bila kita bercerita pasal perpaduan ni sebenarnya sangat penting kerana ia memberikan banyak manfaat kepada negara dan juga rakyat. Okey, antara benda-benda yang kita kena lakukan antaranya memberikan pendidikan perpaduan dalam kepada semua lapisan masyarakat. Bercakap pasal benda tu sebab pendidikan perpaduan ni dia dapat membentuk sikap dan juga nilai yang positif kepada orang lain, kaum lain. Sebab mungkin kadang-kadang kita dulu, kalau JJ ingat tak cerita kartun yang pernah dibuat oleh Allahyarham Yasmin Ahmad, cerita pasal Mayen yang tegur seorang, dia seorang budak perempuan rambut tocang, tegur kawan dia lelaki yang tak ada gigi, kawan dia Cina. Itu pun saya rasa itu antara iklan yang memberi impactful dan menceritakan pasal perpaduan. Yang kedua, mungkin kita boleh menggalakkan interaksi sosial antara pelbagai kaum.
interaksi sosial ni dapat meningkatkan hubungan dan juga komunikasi sesama kaum. Kadang-kadang dekat grup WhatsApp kita sebenarnya, ide kita perasan ataupun tidak, dia ada grup WhatsApp yang kita kutuk bos. Ada grup WhatsApp jiran-jiran. Grup yang tanpa Ada beliau ya? grup yang tanpa beliau. Ada ke? Ada 2 grup. Satu grup dengan beliau, satu lagi grup tanpa beliau. So kadang-kadang kita ada grup WhatsApp kutu, kita ada grup WhatsApp tapuet. So dekat dalam tu sebenarnya kita dah boleh berkongsikan macam-macam benda bila bercakap pasal interaksi perpaduan. Dan juga kita juga sebenarnya secara tak langsung kita boleh menggunakan peranan media yang sedia ada. Tak kisah media masa ke ataupun social media kita, segala platform yang kita ada, kita kena bijak sebenarnya untuk memegang peranan sebagai anak Malaysia dalam menyebarkan maklumat dan juga kesedaran tentang perpaduan kaum. Of course kita tahu aplikasi WhatsApp, kita ni adalah jenis orang yang baca headline je, lepas tu forward. Sedangkan benda tu mungkin scammer ataupun benda itu mungkin maklumat-maklumat yang salah. Tetapi itu saya cakap, macam mana kita nak menjadi pengguna yang bijak, sama ada kita meneruskan menyebarkan benda yang salah ataupun benda yang salah tu setakat kita saja dan kita sendiri menilai. So antara effort-effort lagi untuk menyemarakkan lagi perpaduan, boleh je kita mengadakan program khas yang melibatkan pelbagai kaum. Sebagai sukan rakyat, sebagai konsert anak seni, kita boleh je sebenarnya macam-macam. Aktiviti di masjid pun boleh. Sebagai contoh, saya pernah buat satu ibadah korban dekat Negeri Sembilan. Mungkin maaf saya bercakap pasal negeri lain. Ketika itu orang kampung dekat situ, ada orang Cina, ada orang India, ambil video dan tanya, berapa ekor lembu For me, itu pun dah cukup menunjukkan itulah perpaduan kita sebenarnya. Betul, kan? betul. Tahun baru Cina, jiran-jiran makcik kita akan bagi limau, kan? Orang datang rumah bagi duit raya. Itulah antara benda yang kita rasa untuk kita membuatkan perpaduan. Selain daripada gotong royong, kita boleh juga adakan sukan nikah, sukan rakyat seumpama. Dan saya rasa negeri Perak sendiri ada banyak budaya untuk disampaikan. Ada banyak pelbagai aktiviti boleh dilakukan. Antaranya macam, sebab abang saya pun bekerja di Perak, kakak saya di KL, tapi adik saya di Perak. So saya rasa banyak aja kadang-kadang ada orang pun, minggu ni ada car free day dekat Ipoh. Minggu ni ada gotong royong. Minggu ni ada senang robi. Bagi situ salah satu effort di mana tak semestinya untuk menjadi famous, tak semestinya untuk menjadi terkenal baru kita memberi influence pada orang. Sedangkan kerja kita sekarang ni pun dah dapat membantu memberikan impact positif kepada orang lain juga. Jika kalau kita kaitkan dengan perayaan pun, kita pun sama-sama meraihkan, betul tak Radin? Chinese New Year, Deepavali, Hari Raya, tak kira dah, semua sambut lah perpaduan. Okey. 2013, time tu Raya Cina, saya kerja kat KL. Saya balik ke Ipoh, time Raya Cina, saya sangkut jam 7 jam balik ke Ipoh. Wah. kita berkongsi jam yang sama. Kalau ni kita boleh katakan sama naik dia cuti memeriahkan suasana. Kita ada satu soalan daripada viewers kita, boleh saya bacakan Radin? Boleh, silakan. Okey, soalan untuk panel. Okey, seperti yang Radin katakan tadi, tak salah untuk generasi muda mengimbau kembali sejarah pejuang kemerdekaan masa lalu. Cuma mungkin segelintir daripada generasi muda kita mudah terpengaruh dengan hasutan anasir yang ingin menghancurkan perpaduan yang ada. Apa pandangan Radin? Ni yang tiba-tiba tiba-tiba nak ada hasrat yang tidak elok lah. Yang mungkin ada netizen yang tidak rasa perpaduan itu penting untuk Malaysia. Mungkin Radin boleh bagi komen sikit pandangan ni. Baik. Saya diberikan rezeki untuk merasa pengalaman travel. Saya pernah pergi ke Spain, saya pernah pergi ke France, London, Thailand, Turki, Jepun. Betul, hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri. Bila saya pergi ke travel ni, apa yang saya nampak, apa yang saya belajar adalah culture mereka, budaya mereka dan juga mungkin makanan lah. Orang macam saya memang kuat makan, kan? Tapi bila dah sampai certain time ataupun dah masuk hari ke-3, ke-4, rindulah Malaysia. Rindu tom yam, rindu nasi lemak. Sebenarnya betul. Sebab kita memang makan, kan? So sebenarnya itu satu. Yang kedua, bila kita dah touchdown kat KLIA tu, rasa ya Allah, alhamdulillah lega dah balik tempat sendiri.
perasaan selamat tu kita tak boleh nak nafikan. Sebagaimana kita seronok pun pergi travel, at the end of the day, Malaysia is Malaysia. Kan? Okay, bercakap pasal mungkin kita soalan daripada viewers tadi. Kalau ada yang menyebarkan maklumat-maklumat negatif, inilah antara peranan sebenarnya. Peranan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa, oleh cikgu-cikgu, oleh masyarakat sebenarnya. Sama ada peranan kita untuk memberikan impact yang positif kepada negatif. Itu yang saya cakap tadi. Sebab kadang-kadang kita perlu menilai. Tapi kita tak boleh nafikan anak-anak muda ini macam saya sendiri kadang-kadang terpengaruh. Senang terpengaruh. Iman kita nipis. Kita senang terpengaruh. Dan dekat sini. Senipis kapas ya. Kulit bawang. So bagi saya benda ni masing-masing kena ada peranan untuk dilakukan. Maksudnya kita kena monitor, kita kena memberikan didikan, kita kena memberikan panduan. Sebab anak muda ni sebenarnya dia tidak suka terikat. Anak muda ini dia perlukan kebebasan. Tapi pada masa yang sama kita kena memberikan sedikit. Sebab anak muda ni dia suka treatment, engkau kena dengan cakap ayah. Ataupun dia lebih kepada dia suka macam ni, Man, sini Man. Okay Man, jom kita pergi minum. So peranan ibu bapa ni juga memberikan peranan penting untuk menjadikan anak-anak ini lebih faham. Anak-anak biar sebenarnya perbezaan kita dulu 20 tahun lepas ataupun kita dibesarkan dengan kita takut dengan mak ayah kita. Tetapi benda itu bagi saya tak boleh diaplikasikan ataupun tak boleh diguna pakai 100% sekarang. Dia lebih kepada biar anak-anak respect. Radin? Dulu Sangat. lain kan? Sangat. Saya sebenarnya berbeza. dibesarkan dengan keluarga yang mak saya pernah hanger lah. Hanger tu normal lah sebenarnya. Tapi ayah saya tak pernah sikit naik tangan pun ataupun rotan pun adik-adik saya. Cukup dia benda ya takut. Dah bunyi tu pun dah faham dah. Dah tahu dah maksud sebenar tu. Tak dah perlu faham. lagi. Betul. Dan saya rasa sekarang ini kita tak boleh nak abaikan social media. Everything is on the phone. Dengan TikToknya, dengan Facebook, dengan Instagram. Ini mungkin cabaran-cabaran yang ibu bapa, cikgu-cikgu yang kena lebih extra mileage untuk merhati dan juga memberikan pantauan kepada mereka. Sebab kadang-kadang gula dengan garam pun orang boleh silap. Kaca dan permata pun orang boleh silap. So ini antara benda-benda yang kita rasa pengalaman yang kita ada ni untuk menegur. Kadang adik abang pun, adik kena dapat teguran abang, kena dapat teguran kakak. So benda-benda tu saya rasa kalau benda kita tak boleh nak kata 100% kita boleh monitor manusia. Tetapi tak salah untuk kita sedikit mengeluarkan rasa macam kebertanggungjawatan. Itu yang sebenarnya kita penting dalam hidup kita. Okey. Kita ucapkan terima kasih pada Nolaila Abdul Aziz atas soalan itu tadi. Seterusnya Radin, agaknya apa harapan Radin terhadap generasi muda pasca merdeka ni dalam menepani cabaran masa kini? Terlalu banyak cabaran lah sekarang ni. Dari segi contohnya lah pekerjaan, kemudian lifestyle, harga barang dan sebagainya. Agaknya apa sedikit pandangan Radin terhadap generasi muda sekarang ni? Agaknya Radin setuju tak dengan saya cabaran-cabaran yang ada? Mungkin itu yang saya sebutkan tadi tu mungkin tak berapalah lagi. Mungkin ada lagi. Kalau kita go deep, lagi banyak sebenarnya cabaran dalam kehidupan ni. Nak durinya. Tapi cara kita lah face isu-isu tu. Kalau kita very positif, mungkin caranya begini. Kalau kita take it negatifly, mungkin lain pula. Mungkin macam mana seorang yang positif seperti Radin ni macam mana agaknya? Sebab saya pun boleh baca blog-blog yang tulis mengenai Radin. Jadi saya kira Radin seorang yang sangat positif. Terinspirasi apabila membacanya. Itu pun ada soalan seterusnya. Tapi mungkin pandangan Radin lah mengenai generasi muda masa kini dalam mendepani cabaran masa kini. Mungkin apa sedikit sebanyak lah. Ayat macam bola putus cinta Ini salah ni artikel yang tulis di website. Okey, kalau cabaran sebenarnya bercerita pasal anak seni lah. Saya ambil sebagai kerja sebagai penyampai radio. Alhamdulillah saya bersama-sama dengan Nera daripada tahun 2014. So tambah tolak lebih kurang dalam 9 tahun. Baru 9 tahun saya bersama-sama dengan Nera ni. Pekerjaan menjadi sebagai anak seni ataupun seseorang yang perlu menghiburkan orang lain. Cabarannya adalah untuk menerima keadaan di mana kadang-kadang kita ada demam sakit kita ada heartbroken kita pernah rasa kehilangan, kita pernah rasa pada paling dekat 2021 tahun 2000 saya meninggal. So 4 hari selepas itu saya kena syuting satu program TV, maknanya show tersebut adalah show yang memerlukan saya kena gelak ketawa,
bagi saya itu agak berat. Sebab bila kehilangan ibu, sebab saya rapat dengan arwah mak saya. Arwah mama saya tu pun seorang penjawat rawam bekerja dekat JKR, Kuala Kangsar. Oh. Kuala Kangsar. Saya ingat saya pernah ikut dia pergi semua. So itu antara cabaran sebagai penyampai hidup. Kita kena menghiburkan orang lain sedangkan hati kita terluka. Ataupun ketika itu kita rasa macam, ya Allah beratnya. Tapi disebabkan tanggungjawab dan rasa inilah pekerjaan aku. Apa yang kita hadap kita kena terima. Dan pada masa sama ketika itu saya perlu on air 4 jam sehari. Saya masuk je studio, buka je pintu studio, saya kena melupakan yang mak aku dah meninggal. Mak saya dah meninggal. So saya kena membawa emosi tersebut dalam emosi yang cukup positif. Saya kena menghiburkan orang. Okay. Dan lepas habis tu kita mengembalikan sebagai satu emosi di mana seorang anak yang kehilangan mak. Itu antara cabaran dalam pekerjaan inilah sebenarnya. Tapi bila cerita pasal cabaran hidup, sebenarnya kita daripada dulu kita tak pernah dengar saban tahun orang cakap mak ayah kita dulu pun tiap tahun harga barang naik. Dia tak pernah pun harga barang turun. Tak pernah. Kan? Semua seolah macam bersetuju je kan? Betul. Kan? Dan kita tak boleh menafikan cabaran-cabaran hidup ketika ini. Maknanya selepas pandemik COVID-19 ni pun memberikan satu impak yang cukup merubah kehidupan manusia. Tak kisah sebagai seorang individu, sebagai seorang baru kahwin, belum kahwin, berkeluarga, anak ramai ke anak sikit, semua masing-masing terasa dengan impak pasca COVID-19 ni sebenarnya. 2 tahun yang sunyi, 2 tahun yang senyap, 2 tahun mungkin tanpa berita. Sama ada kita perasan ataupun tidak, kita perlu rasa bersyukur. Sekarang ini, saya dapat bersama-sama dengan JJ dapat bekerja dengan pejabat penerangan, saya dapat bekerja dengan ERA. Sedangkan ada lagi rakyat Malaysia yang lain mungkin sedang mencari kerja, atau mungkin sedang kais pagi makan pagi, ataupun mungkin sedang mencari sesuatu nasi untuk bagi isteri, anak-anak kat rumah makan. Struggle hidup kita tak boleh nak nafikan. Dan ketika ini juga tumbuh bagai cendawan gig ekonomi sebagai rider sendiri. Ini antara cabaran-cabaran yang kita, dan saya rasa pihak kerajaan pun bukan terlepas pandang, tapi dalam masa yang sama bersatu hati untuk membantu mengurangkan bebanan rakyat. Kita tak boleh menafikan peranan kerajaan cukup penting sebenarnya untuk membantu meringankan beban rakyat. Kita tolak tepi politikal, kita tolak tepi pasal agama mana, tetapi ini antara peranan sebagai seorang insan ataupun individu untuk membantu orang lain. Cerita pasal itu, saya kongsikan waktu ketika pandemik, saya melelong sebahagian daripada kasut-kasut saya. Alhamdulillah ketika itu saya dapat lebih kurang kutipan RM10,000 untuk membeli PPE dan juga membeli makanan. Food bank, saya buat food bank ketika itu. Itu first session. Second session, pandemik yang kedua, saya menjual sebahagian daripada baju-baju pakaian saya. Dan tu saya dapat collect lebih, serta sumbangan rakyat Malaysia, saya dapat collect lebih kurang dalam RM8,000. Itu saya buat total food bank. Food bank. So saya rasa tak salah untuk kita berkongsi rezeki dan macam mana kita nak mainkan peranan kita. Kadang-kadang ada je kawan saya kat, Din, aku tak mampu dari segi kewangan tapi aku tolong angkat beras. Okey tak? Saya cakap, peranan ni kita masing-masing akan rasa benda tu. Dalam pada masa sama sekarang ni pun saya ada bersama dengan partner saya ada buka courier service dekat Denai Alam. Saya seronok bila kita melihat kita dapat membantu anak-anak Melayu khususnya untuk bekerja bersama dengan kami, bekerja di bahagian admin, bahagian front desk dan juga rider ni. Seronok bersama-sama dengan rider ni, macam-macam cerita kita dengar. Dan of course struggle hidup mereka, kadang-kadang dia kongsikan masalah kehidupan. Ada seorang rider saya ni, dia cakap dengan saya, bang, hari-hari saya terpaksa beli Maggi 2 bungkus untuk bagi 5 orang adik saya makan. So bila kita mendengar cerita tu, kita rasa macam, ya Allahu Akbar. Apa yang boleh kita bantu ya? Apa yang boleh kita bantu? Apa yang boleh kita bantu? So saya cakap macam inilah. Awak kerja dengan saya, selagi mana apa yang saya boleh tolong, saya tolong. Itulah kita dapat bantu pun, sebab kita pun bukannya jutawan pun. Tapi saya rasa tak salah untuk, dia tak perlu kaya untuk buat orang lain bahagia. Dan banyak lagi cabaran-cabaran, khususnya kadang kita lepas pandang anak muda, cabaran adalah phone sebenarnya, social media. Kalau dulu, sama ada kita sedar ataupun sedar, kalau JJ lu bila kita pergi rumah kawan nak panggil, Ayu, yang akan keluar tu mak ataupun ayah dia. JJ, nak ke mana? Oh, nak pergi kedai Cik Senah, nak beli gula-gula, contoh. So kita diajar dan juga dididik cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Okay. Dan ketika ini, sekarang ini, kita pergi rumah kawan,
Ayu, aku kat depan rumah. WhatsApp je. WhatsApp je. Dua benda yang berbeza dan saya rasa tak dinafikan ini antara benda sedikit sebanyak mungkin anak-anak muda ni kadang-kadang terlepas pandang cara bercakap dengan orang tua. Mungkin kadang-kadang they are very sensitive. Anak-anak muda sekarang bagi saya sangat-sangat sensitif. Kadang-kadang orang tua tanya soalan-soalan biasa balik kampung kaya kan. Bila kau nak kahwin? Soalan itu bukanlah menjerumus kepada benda yang negatif. Kita kena ambil sudut pandang yang positif. Itu adalah breaking ice. Sebab Betul. kadang-kadang mereka ini lebih concern dan juga mereka ni sayang kita. Cuma macam mana kita take it positively. Take it positive way. Kalau saya tak pernah menganggap umur dah 33 tak kahwin, soalan-soalan tu ingat tak terasa ke? Kalau boleh saya katakan model lagi tu. Ya, tapi soalan itu kita kena ambil in positive way sebab saya dibesarkan dengan begitu. Maksudnya penerimaan kita macam mana kita nak menganggap soalan itu tidak negatif, bukan negatif. Sama juga dengan anak-anak muda sekarang. Kalau kita pergi, kita ambil adik-adik kita lah. Kalau pergi kat kedai makan, everything is on social media. Adik-adik anak-anak kita yang akan tengok tab, akan tengok phone all the way. So, benda-benda ni saya rasa cabaran kepada ibu bapa muda pun penting sebenarnya. Dan kita tak menafikan kepentingan gadget ataupun kepentingan social media ini untuk kita punya daily life. Sebab terjadi dekat anak buah saya sendiri. Banyak cerita pasal family je kan. Kakak saya bagi anak dia pegang phone hujung minggu saja, Sabtu dan juga Ahad. Weekdays memang tak pegang. Tetapi bila dia pergi sekolah, kakak saya monitor kenapa dia selalu dipinggirkan dekat sekolah. Rupa-rupanya kawan-kawan dia bercakapkan pasal game, bercakapkan pasal kartun yang ditonton semasa weekdays. So benda-benda ni yang saya rasa antara cabaran yang kita tak nak anak kita disisihkan. Kita tak nak anak-anak muda ini disisihkan disebabkan benda-benda ni. Tapi pada masa kita tak boleh menganggap benda ni sebagai benda yang salah. Tidak. Tapi kita kena balance. Ni antara cabaran-cabaran yang saya rasa semua orang hadapi. Selain daripada cabaran-cabaran ekonomi, cabaran-cabaran kehidupan. Kadang-kadang orang mempertikaikan gaji ini tak cukup, gaji ini rendah. Ya, kita tak boleh nafikan dengan harga barang sekarang naik. Kita tak boleh nafikan. Dulu kita bawa RM100 atau RM50 pergi beli satu troli penuh. Sekarang ni kan. So benda-benda itulah saya rasa. 100 tu mungkin banyak. Mungkin 4 barang saja kot. Mungkin 3. Mungkin 3 mungkin 3. Kalau pergi kedai biasa boleh dapat makan satu family. Kalau pergi Starbucks lain pula agaknya. Okey. Kiranya sebenarnya kalau sebarang permasalahan tu atas diri kita. We take it positively atau cara kita mengatasinya. Betul Radin? Kalau kita rasa dari segi pekerjaan ataupun pendapatan dan sebagainya, mungkin ada cara lain, get a second job dan sebagainya. Betul Radin ya? Jadi mungkin Radin pun bersetuju untuk ada 2 pekerjaan, 3 pekerjaan untuk satu masa mungkin? Saya rasa saya percaya dengan rezeki yang pertama. Yang kedua saya percaya dengan usaha sebab arwah ayah saya kata kita ni lelaki kena kuat usaha. Dah kahwin ke tak kahwin ke, kita ingat kita ada tanggungjawab. Sebagai seorang lelaki ni ada tanggungjawab kalau dah kahwin anak bini lah. Kalau belum kahwin keluarga. Dan sebenarnya saya selain daripada penyampai radio, saya juga buat benda lain. Maksudnya saya menjadi pengacara majlis untuk dinner show, untuk event. Banyak yang saya buat sebenarnya. Kadang-kadang saya terpanggil untuk buat kerja banyak ni sebab saya suka bekerja. Dan pada masa yang sama, saya rasa dalam rezeki yang kita ada, mungkin ada rezeki orang lain juga. Sebab bila saya bekerja, saya akan ambil kawan-kawan kerja dengan saya. Dah jom ikut aku, tolong buat kereta. Contoh, benda paling simple. Kita nak pergi travel, pergi ke Johor. Kita kena cari X factor kita. Apa yang boleh kita lakukan, bukan untuk sahaja diri kita, tapi bantu juga rakan-rakan kita. Betul Radin ya? Saya nak baca satu komen lah di sini daripada Lisa Macho. Salam merdeka untuk semua. Semoga negara kita terus makmur, sejahtera. Dan satu lagi pada Siti Nurzila, pengalaman Cik Radin boleh memberi semangat kepada golongan muda. Terima kasih Cik Radin. Dia kata, terima kasih dan tahniah jugalah atas usaha-usaha inisiatif Radin sepanjang COVID-19 tempoh hari. Dengan membuat sale-nya sebagainya, bantu untuk buat PPE, rasa teruja lah. Saya kira ramai di luar sana mungkin dah terlepas yang dahulu, mungkin boleh fikirkan cara yang terkini untuk bantu masyarakat di luar sana yang mungkin golongan-golongan yang terkesan lah masih lagi walaupun telah 2 tahun berlalu. Okey, mungkin Radin boleh berikan sikitlah kata-kata inspirasi
buat peminat-peminat Radin di luar sana, khususnya bersama dengan Bulan Kemerdekaan ni. Dan juga sebab saya lihat ada penulisan-penulisan yang cukup menarik perhatian, memberi inspirasi pada anak-anak muda, bukan saja anak muda lah, peminat-peminat Radin di luar sana. Mungkin boleh sharekan sedikit lah dari segi sebagai seorang selebriti dalam kita menyambut Hari Kemerdekaan, khususnya untuk rakyat negeri Perak dan juga amnya kepada rakyat Malaysia. Mungkin boleh share sikit. Okey, saya boleh bercakap pasal Hari Merdeka atau bercakap pasal negara Malaysia. Kita kena hargai dan juga kita kena mengenang jasa orang terlebih dahulu. Saya tak tahu, mungkin saya agak sentimental berkaitan dengan benda ini. So bagi saya, dengan apa rezeki yang saya ada hari ini adalah perjuangan yang telah dilakukan oleh mak ayah kita dulu. Kan sama juga bila kita mempunyai negara yang aman, negara yang majmuk, negara yang berbilang bangsa, yang nak tom yam kita boleh makan tom yam, nak capati boleh makan capati, nak nasi lemak boleh datang pergi kedai. Benda tu makanan sampai kat rumah, Grab delivery tu kan. Dan bercakap pasal Hari Merdeka ni, inilah hari yang sebenarnya bukan nantikan Hari Merdeka 31 Ogos semata-mata untuk kita menghargai dan juga mengenang negara kita, menjaga negara kita. Kita mempunyai tanggungjawab peribadi, tanggungjawab yang cukup besar untuk menjadikan Malaysia kekal aman, kekal majmuk dan berbilang bangsa, dan sebuah negara yang memiliki perpaduan yang cukup tinggi. Dan sama ada kita perasan ataupun tidak, kita sebenarnya perlu rasa bersyukur dengan apa yang ada. Kita perlu rasa berbangga dengan negara yang berbilang bangsa ini. Dan perjuangan yang telah dilakukan oleh mak ayah kita dulu satu benda yang kita kena jaga. Dan bercakap pasal tu, saya tertarik, tak tahulah, maybe saya rasa saya dekat. Sebab setiap kali Hari Merdeka, setiap kali menyambut kemerdekaan, saya akan selalu balik ke Ipoh bersama-sama dengan orang Perak, ada menyambut Hari Kebangsaan, malam ambang kemerdekaan, selalu. Kan. So hari tu hari yang saya akan kenang sampai bila-bila. Dan hujung bulan ni pun Hari Kebangsaan, saya akan berada kat Ipoh juga untuk ambang kemerdekaan negeri Perak. Kita akan bersama-sama, jadi jumpalah dekat sana. Jadi make sure, tak kisah yang muda ke yang tua ke, sayangi dan juga hargai negara kita. Tolak tepi sentimen politik, tolak tepi sentimen agama, tolak tepi sentimen-sentimen lain. Tapi apa yang boleh kita kekalkan adalah perpaduan negara kita dan juga sebagai rakyat Malaysia. Wah, short and sweet. Cukup teruja. Masing-masing kru di sini pun melihat saja ucapan daripada Radin. Radin, saya ada 3 soalan. Soalan ni ringkas, quick question, quick answer. Boleh pilih? Boleh ya? Senang saja, nak minta pilih je. Kena janji, kena jawab. Boleh? Sebelum tu saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada viewers kita di Penerangan Perak page. Kami juga di Jabatan Penerangan Negeri Perak telah sharekan di pelbagai platform mengenai live kita pada pagi ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih bagi mereka yang bersama-sama kami daripada awal rancangan tadi, dan diharapkan ada lagi pertemuan-pertemuan kita selepas ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya quick question dengan Radin, ada 3 soalan. Grab food, Food Panda. Pilih dulu. Pilih yang mana? Dia kena cepat ni. Bagi setengah minit, setengah saat je. Sebab dia susah tu, sebab dua-dua saya pernah bekerja dengan dua-dua jenama ini sebenarnya. Kena pilih satu. Kena pilih satu je. Allahu Akbar. Okey, pilih satu Grab. Grab. Okey. MAS Ihtihad. Apa dia? MAS atau Ihtihad? MAS. MS. MAS Airline ke Ihtihad? Kena jawab juga, janji. MAS. Okey. Perak KL. Perak. Okey, kita berikan sama-sama tepukan kepada Radin. Terima kasih banyak-banyak. Kenapa Radin gelak bersaru? Mesti ada sesuatu di sebalik soalan yang diberikan. Berpeluh-peluh. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss JJ, kepada Jabatan Penerangan Negeri Perak, kepada Menteri Besar Perak yang saya fahamkan ada juga menonton tadi. Terima kasih orang Perak, terima kasih yang mendengarkan dan juga melihat kami di siaran Facebook ini. Salah silap saya mohon maaf. Terima kasih kerana menjemput saya menjadi sebahagian daripada individu yang berkongsi cerita, bukan nasihat tapi lebih kepada berkongsi pengalaman.
Yang pertama, Alhamdulillah. Selebriti Tahun lepas pertama ni yang kita kami bersama jemput. dengan cerita ada penyampai. Ya? Apa dia, Radin? Dengan cerita lepas ni ada penyampai radio popular, Taizo. Betul. 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 Orang Perak kat tu. Okey, untuk maklumat Radin, kepada semua yang sedang menonton siaran langsung ini juga, jangan lupa untuk bersama kami lagi dalam episod kedua, Bicara Merdeka Selebriti bersama seorang lagi selebriti terkenal, iaitu pada 24 Ogos 2023 bersama dengan Taizo Zander. Betul ya sebut Taizo Zander, Radin? Betul? Taizo Zander, betul. Okey, betul. dan juga pada 29 Ogos bersama dengan saudara Ahmad Fitri Yahya. Tak sangka orang Perak rupanya. Oh, okey. Saya baru tahu. Yang ni saya baru tahu. Jadi kita sama-sama nantikan 2 lagi episod yang akan datang bersama selebriti-selebriti ini. Dan kami juga harap untuk Merdeka Selebriti, Bicara Merdeka Selebriti ini tidak berakhir di sini saja ya Radin, supaya kita boleh lagi berjumpa pada masa akan datang. Jadi mungkin Radin nak laungkan Merdeka sebelum kita ending ni, Radin, mungkin? Boleh. Saya ada dalam Merdeka! pemilihan dengan saya, Radin tak ada. Tak ada, saya baju merah. Mungkin boleh laungkan kita sama-sama di sini? Okey. Merdeka! 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 Sporting Radin. Terima kasih kepada selebriti kita, Terima kasih. Radin dari Era Radio. Dan terima kasih dan saya ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023. Terima kasih sekali lagi kepada semua viewers kita di mana saja anda berada. Teruskan bersama dengan Penerangan Perak Page. Jumpa lagi. Bye. Bye Radin. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini, 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan berbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan berbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my.